perkara-perkara yang telah pun kita jelaskan tadi. Jadi kita pergi kepada rumusan ataupun jawapan ringkas kerana ini banyak soalan-soalan yang ditanya kepada kita. Iaitulah tentang perkara-perkara tadi. Jadi kalau orang tanya apa kita nak jawab? Nak jawab dengan majma' fiqhi ke, nak jawab dengan muktamar tibbi ke, nak jawab dengan Ahmad Khalil? Kita cuba tengok di muka surat 9. Jadi hukum darah keluar dari tubuh, darah keluar daripada tubuh, mana hukumnya di sini? Iaitulah ambil darah ataupun ambil sampel darah tadi, maka hukumnya tidak batal puasa. Jadi hujahnya ada di dalam kertas kita ni, boleh kita baca. Yang kedua, memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka dan dikeluarkan kembali, hukumnya tidak membatalkan puasa. Maknanya termasuklah masuk dalam telinga, dalam dalam mata dan lain-lain tempat yang telah kita bahaskan tadi. Yang ketiga, pil elak haid untuk puasa penuh. Jadi orang perempuan yang tak mahu, dia kata dia tak ada kekuatan, kalau dia tak puasa dengan orang ramai, mungkin dia tak terqada nanti. Jadi dia pergi minta dengan doktor ubat pil. Jadi ulama mengatakan tak ada masalah. Yang menjadi masalahnya bila keluar darah tu baru batal puasa dia. Selagi darah tak keluar, maka puasa dia tidak batal. Penyembuh gas untuk penyakit lelah kita sebut dah tadi. Jadi majma' menangguhkan, tapi kebanyakan ulama mengatakan perkara yang tersebut tidak membatalkan puasa. Ini termasuklah fatwa yang dikeluar oleh Lajnah Ad-Daimah lil Ifta. Lajnah Daimah lil Ifta Arab Saudi menyokong pandangan yang mengatakan inhaler ini boleh digunakan, tidak membatalkan puasa. Suntikan ke dalam tubuh melalui tangan, kaki selain rongga terbuka yang asal. Jawabnya, kalau untuk perubatan boleh, tapi kalau untuk mengenyangkan, kebanyakan ulama mengatakan batal. Berkomo-komo dan air masuk ke rongga hidung semasa wudu. Jadi kalau tidak baligh, tidak melampau sangat, maka dia tidak membatalkan puasa. Suami dan isteri bergurau-gurau yang tidak boleh membahayakanlah. Jadi tidak menjadi masalah, sikit-sikit lah. Yang ke-10, keluar air mazi juga tidak batal puasa, dan keluar air mani tanpa setubuh dan juga tanpa usaha-usaha yang tertentu tidak batal. Maknanya kalau mimpi ke apa, tak ada masalah. Yang keempat, menelan air liur. Menelan air liur tidak membatalkan. Yang ke seterusnya, mandi. Ada juga sebagian ulama mengatakan berniat nak buka puasa, batal puasa. Jadi perkara ni, jadi kalau oleh kerana benda tu telah dibincangkan oleh ulama, jadi sepatutnya kita jangan duduk niat nak keluar daripada puasa je lah. Jadi tindakan sebegini adalah membatalkan puasa menurut mazhab Syafi'i, Hambali dan Hanafi. Cuma jika dengan segera orang itu kembali berniat, membetulkan niatnya tadi, puasanya tidak terbatal. Justru itu adalah jadi bagi orang yang berpuasa, janganlah duk buat benda tu. Jadi timbul juga satu soalan tentang orang yang melakukan persetubuhan dengan dia membatalkan puasa dia, kemudian baru dia buat benda tu, apakah dia kena kafarah ke tidak? Jadi ada pandangan yang menyebutkan tidak tiada kafarah, tapi ramai ulama mengatakan kena kafarah walaupun dia telah buat hilah yang tersebut. Mana kalau memang dia buka puasa kerana nak buat benda tu, maka kita mengambil pendapat yang mengatakan kena kafarah itu adalah lebih kuat, sesuai dengan maqasidus syariah yang mengatakan bahawa benda itu telah melanggar kesucian bulan Ramadan dan melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita duduk mudah-mudah dengan perkara yang tersebut. Itu di antara perkara-perkara yang boleh kita bahas dan boleh kita ambil. Kalau kita nak lihat dalam mazhab Syafi'i, kita dah bawa beberapa contoh tadi daripada kitab Al-Fiqh Al-Manhaji. Al-Fiqh Al-Manhaji, dia telah sebut kepada kita beberapa perkara yang tidak membatalkan puasa, yang patut juga kita lihat di sini. Muka surat 4. Muka surat 4. Setitik air yang masuk melalui telinga. Ini perbahasan Syafi'i ini. Kita balik semula, undur ke Syafi'i balik. Setelah kita lihat pandangan ulama semasa yang kita boleh teliti nanti, kita lihat mana kepandangan yang relevan, yang sesuai, yang menasabah dengan hujah-hujah yang telah diberikan. Jadi setitik air yang masuk melalui telinga membatalkan puasa. Jadi mazhab Syafi'i telinga tu batal. Jadi kalau kita lihat perbincangan tadi, mana tidak batal dia tu kerana dianya sudah tidak termasuk dalam rongga yang dianggap membatalkan puasa. Kerana ia adalah liang yang tidak
Tetapi setitik air masuk ke dalam mata tidak membatalkan puasa. Mata tak batal. Dalam mazhab Syafi'i telinga batal. Suntikan di lubang dubur membatalkan puasa kerana ada liang yang terbuka. Suntikan pada orak tidak membatalkan kerana dia tak terbuka. Itu kaedah yang dia buat senang. Kalau terbuka batal, tak terbuka tak batal. Semuanya ini disyaratkan dilakukan dengan sengaja. Qiyas kepada makan dan minum. Sekiranya lalat atau nyamuk, ni sedap juga ni, atau debu jalan masuk ke dalam jauf, mana kita berjalan mari debu kereta, maka puasa tidak batal. Ini kerana untuk menghindarinya adalah sangat susah, masyakkah. Begitu juga dengan menelan air liur. Tetapi jika ia menelan air liur yang bernajis seperti gusi yang luka, walaupun air liur itu jernih dan ia tidak membersihkan mulutnya, maka semuanya batal. Sekiranya dia berkumur atau masukkan air ke dalam hidung dan air itu masuk ke dalam jaufnya, maka ia tidak batal kecuali jika ia melampau. Mana di sini ulama-ulama Syafi'i menerima tentang masuk benda-benda yang sedikit ni. Maknanya kalau kita berkumur mesti akan ada air yang lekat di mulut tu. Jadi bila kita telan, jadi dikata kalau tidak melampau tidak batal. Sekiranya tidak terdapat sisa makanan di celah-celah giginya, lalu ia digerakkan oleh air liurnya tanpa sengaja lalu masuk ke dalam perutnya, maka puasanya tidak batal. Sekiranya ia dipaksa untuk makan atau minum, puasanya tidak batal. Tuan-tuan boleh lihat pandangan tersebut dalam kitab Fiqh Al-Manhaji. Satu lagi perbahasan yang disebut dalam kitab Fiqh Al-Manhaji ni, iaitulah tentang kalau orang salah buka puasa. Kita makan awal, tengok-tengok sudah makan, rupanya radio kita dengar tu masjid lain, bukan masjid negeri kita. Batal ke tak batal puasa? Ada seorang ni pula, dia tengah sahur. Tengah-tengah sahur, tengok ingat tak masuk waktu lagi. Rupanya Bilal tu lambat azan. Sudah makan, orang lain itu sibuk dah. Orang nak pergi semaya dah, apa tak pergi lagi ni? Dia tengah duduk sedang dengan anak-anak dia. Hak mana sedua ni kena qada puasa? Hak mana satu kena qada puasa? Hak buka puasa ke hak sahur? Kita kena klik pada kaedah asal. Al-aslu baqa ala makan ali. Asalnya kekal. Hak kita buka puasa ni asalnya tengah hari ke malam? Tengah hari. Hak kita sahur tadi asalnya malam. Yang dia balik pada hukum asal. Hak malam kekal, tak payah qada kerana dia tersalah tadi. Habis hak buka puasa ni kena qada sebab dia balik pada hukum asal siang hari. Sedap juga di perbahasan ulama tu sedap. Tapi walau macam mana pun ada ulama semasa yang mengatakan kalau dia buka, dia yakin pada waktu itu masuk waktu dan tersalah, maka dia tidak kena qada. Walau macam mana pun perbahasan ulama ni bukan satu benda yang mudah. Yang saya nak akhirkan perbincangan kita ini tentang satu perkara yang banyak timbul tentang fidyah puasa. Fidyah puasa ni memang satu benda yang besar, yang dibincangkan banyak sangat dalam mana-mana tempat. Di antara soalan yang banyak dalam program Tanyalah Ustaz di TV pun duk tanya ke habaq fidyah ni. Jadi masalah fidyah ni tuan-tuan, ustaz-ustaz semua ustaz kita dah tahu dah siapa dia yang kena fidyah, yang tak kena fidyah. Yang jadi persoalan hari ni, tengok dalam kitab Al-Majmu' An-Nawawi, qala al-musannifu, musannif tu maksudnya Asy-Syirazi, dalam kitab dia Al-Muhazzab, dia kata kalau orang tu ada qada beberapa hari Ramadan walam yakul lahu uzrun, dia tak ada uzur. Dia tak uzur, maknanya dia waktu Ramadan sakit, lepas Ramadan tu tak sakit dah, sihat dah, maka tidak harus baginya melewatkan qada sehingga Ramadan yang seterusnya. Fa in akharahu, ini yang kita nak bahannya. Hak dosa tu tahu dah. Kalau dia lewatkan sampai Ramadan yang berikutnya, apa jadi? Wajib alaihi li kulli yaumin mud min ta'am. Mana wajib setiap hari yang dia tinggal itu secupak makanan, dia kena bayar. Jadi fatwa tentang bayar secupak ni kepada orang yang tinggal puasa tu, ambil daripada mana? Kita kalau orang tanya, kita letih juga, nak ambil daripada mana? Daripada hadis Nabi memang tak ada. Ayat Quran tadi, faman kana minkum maridan aw ala safarin wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin tu, Ibnu Abbas kata ayat ini tidak dimansuhkan. Hukumnya fidyah ini masih diguna pakai kepada orang tua yang sudah nyayuk, yang sudah tua, yang tak boleh puasa, orang sakit, memang tak ada harapan lagi, maka orang itu tak payah puasa, terus dia bayar beras. Jadi hari ini masalah sekarang ini, tengok di sini apa dia kata. Dia sebut dalam asar ini riwayat daripada Abdullah bin Abbas, Ibnu Umar dan Abi Hurairah. Jadi 3 fatwa sahabat yang mengatakan orang yang melewatkan puasa sehingga masuk puasa yang kedua, maka dia kena bayar fidyah. Berdasar kepada siapa?
berdasar kepada fatwa 3 sahabat ini. Itu kalau kita nak cari dalil, inilah dalil dia. Karena itulah Imam Nawawi kata, ada lagi sini, kalau dia lewatkan 2 tahun, lewat tahun yang pertama tadi memang kena fidyah. Kalau dia lewatkan 2 tahun, kena fidyah berapa mud? 2. Dia kata apa ni? Fihi wajhan, ada 2 wajah, 2 pandangan dalam mazhab Syafi'i. Yajibu